صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صافوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني. Sembahyang bukan persembahan, sembahyanglah sembah Tuhan. Sembah Tuhan, bicara dengan Allah, luahkan Allah Ta'ala. Sambil sembahyang kau baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, sambil kau baca Alam Nashrah Laka Sadrak fa inna ma'al usri yusran. Setiap kepayahan dan kemudahan kau ingatkan, kau hadirkan masalah yang kau sedang hadapi. Isteri buat hal ke, anak sakit ke, isteri buat hal nak kahwin lagi dia tak kasih, kan buat hal tu namanya. Umpamanya ya Allah, aku ada big problem, aku nak kahwin lagi dia tak kasih. Itu buat hal tu namanya. Allah bukan buat hal apa. Itu pun kau ngadukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kau ngadukan Allah Subhanahu Wa Taala. Suami buat hal, saya suruh dia kahwin lagi dia tak nak, betul-betul lah buat hal. Umpamanya ya. Itu pun kau luahkan depan Allah Taala. If there's such a problem lah. If you got any other problem, you luahkan whatever problem yang you ada. Kau minta sama Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala bicara balik. Orang salih dalam sembahyang mereka kalau ada masalah apa yang disembahyang, Allah Ta'ala guide them. Hatta dalam sembahyang dia nak ceramah, nak kuliah, dia tak ada plan. Dengan sembahyang Allah kasih dia ilham, kau cakap this bab, sentuh this. Lepas sembahyang dia ceramah dia dalam bab itu. Dia dibicara oleh Allah Ta'ala. Itu namanya warid. Warid itu benda yang turun pada dia. Tengah dalam sembahyang pun orang-orang ini dapat warid, orang salih ni. Kalau wirid akan dapat warid. Kalau tidak ada wirid, itu namanya kirid. Itu Imam Haddad bilang. Warid ialah penurunan pada Allah. Banyak wirid dapat warid. Tak ada warid, tak ada wirid, itu namanya kirid. Kirid apa? Kirid. Munyit. Imam Haddad dulu. Imam Haddad fikirlah, kalau banyak wirid, tak ada wirid, tak ada warid. Tak ada wirid itu kirid. Begitu ya. Begitu. Jadi mereka dalam luar sembahyang pun mereka diilham oleh Allah Ta'ala. Cakapan mereka terpandu dengan ilmu mereka, dengan belajar mereka, bukan sekadar inspirasi, bukan. Dengan ilham mereka kerana mereka sembahyang, kerana ibadat, berkat ayat Quran yang mereka baca dalam sembahyang, inna a'tayna. Semua tu menimbulkan inspirasi bagi mereka semua tu. Di luar sembahyang, apalagi dalam sembahyang mereka dibicara. Kadang dalam sembahyang dibilangkan fulan-fulan sedang dengki kepada engkau. Dalam sembahyang, kau masalah kau gini, kau buat taktik begini. Dalam sembahyang. Lepas tu kan kita sembahyang istikharah. Lepas istikharah kita dapat guide pada Allah Ta'ala. Yang ada dalam sembahyang sendiri dapat guide Allah Ta'ala. Jangan ingat benda pelik sangat. Apa ni cakap pelik? Karena sembahyang istikharah. Istikharah minta apa petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi lepas sembahyang ada doa istikharah. Lepas sembahyang minta petunjuk. Kalau dalam luar sembahyang dapat petunjuk, ini kan pula dapat petunjuk yang tetap mantap dalam sembahyang. Mereka bicara dengan Allah Ta'ala, mereka meeting dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang salih ni, kita pun diberi peluang, maka pakai bicara dengan Allah Ta'ala. Lepas sembahyang rupanya bukan masalah, rupanya aku saja yang panik tak tentu pasal. Lepas sembahyang rupanya small masalah, rupanya lepas sembahyang rupanya nikmat, rupanya bukan masalah. Not many people dapat macam aku. Allah, dengan kau dapat susah ini kau terhalang daripada maksiat. Betul tak? Kaki aku sakit pulanya. Terhalang daripada maksiat, pergi menari, pergi apa semua terhalang. Baru kau bilang alhamdulillah kaki aku sakit. Tak ada duit, susah. Orang tengok kawan kita mewah, kita tengah tak ada duit. Alhamdulillah umur macam kau tengah naik, banyak duit, agak-agak kau boleh tenang tu. Macam mana nak belanja, macam mana nak holiday, macam mana nak enjoy dia, macam mana nak tambah hutang lagi pun. Makin banyak duit makin suka nak tambah hutang. Dengan kau tak ada duit, paling tidak kau cermat. Kau tak berani nak tambah hutang, kau jaga. Hikmat. Kalau kau sembahyang kau can see all this. Allah Ta'ala kasih kau clear vision. Tersingkap. Kalau sembahyang kau gunakan ibadat Allah Ta'ala. Awal mula ambil wuduk mesti betul. Dalam wuduk dah kena khusyuk, sempurnakan wuduk. Dah ambil wuduk, dah ingat cuci muka, ingat akhirat. Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari kau putihkan wajah hamba-hambamu dan hitamkannya. Ya Allah, beri aku catatanku dari tangan kanan dengan hisab yang mudah, bukan dari kiri ataupun belakangku. Dan dalam doa wuduk tu bacalah, Imam Ghazali ada senadaikan bacaannya tu semua ya. Baca bahasa Melayu sambil lintasan dalam hati.
Kemudian nak sembahyang, iqamat jangan tinggal, awal waktu, sembahyang jemaah, cara dengan Allah Ta'ala, cakap dengan Allah Ta'ala dalam sembahyang. Pas salam semua berubah. Sebab saya suka tengok orang sembahyang kau. Saya suka tengok orang sembahyang. Saya dulu masih bujang-bujang gini, saya punya duduk kat Masjid Sultan, duduk kat tiang. Saya tahu tiang saya, kat tiang saya, orang tahu mana tiang saya. Tiang. Nanti kita tengok orang masuk, saya suka tengok muka dia. Saya suka tengok muka dia orang. Nanti depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berubah muka dia. Berubah muka dia, nampak muka dah insaf, nampak muka dah bicara, nampak muka dah terampun dosa, nampak muka dah terhampir-hampir. Nampak. So orang bayar zakat pun itu. Dulu kita masih muda, kita amil ya. Orang baca amil. Ini zakat fitrah saya untuk keluarga saya sekian-sekian. Kita pun, saya selaku amil terima zakat fitrah awak sekian-sekian. Ajarakallahu ma fi ma ataita wa barakalaka fi ma anfaqta wa ja'alaka tahura. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Berubah muka dia. Ibadat ada kesan. Ibadat tu ada kesan pada rohani, pencuci dosa apa semua, datang rahmat Allah Taala pasti. Mak cakap kau buang air besar saja berubah muka kau. Betul tak? Ketika sakit perut, cantik tak muka dia? Mana toilet. Tengah buang lagi cantik tak muka dia? Kau tak payah bayangkanlah macam mana. Lepas buang air besar, tenang tak muka dia? Dosa lagi besar daripada buang air besar. Apabila dah clear dosa, big burden dah terlepas, berubah pada mukanya. Berubah pada mukanya ya. Berubah mukanya. Dalam kuliah-kuliah nampak muka semua begitu ya. Tengok muka orang, wajah mereka, orang-orang sembahyang gitu. Suka tengok wajah orang-orang yang sembahyang. Jadi dah sembahyang, kalau tak sembahyang dah lah berdosa. Dan ada upgrading dalam sembahyang kita. Upgrading bukan hanya sekat bacaan kita, hafalan kita, surah-surah kita, bahkan upgrading dalam kita dengan Tuhan kita. Itu yang rasanya kita belum buat lagi. Lain kita dah buat. Orang tak komplain pun bacaan kita tak apa. Tapi antara kita dengan Tuhan kita masih belum ada penjalinan dalam sembahyang. 1 hari 5 waktu. Sayang. Dan dalam sembahyang jangan kau tak nangis walau sedikit. Nabi bilang jangan tak keluarkan air mata walau sebesar mata lalat. Mata lalat besar tak? Kalau mata lalat punya nangis tu bermakna tak sampai mengalir. Jangan buat-buat. Alhamdulillah. Mengada-ngada tu namanya berlakon. Nyapa ketika orang kalau gitu lepas sembahyang tak nangis pula, tahu berdekah-dekah. Nak sembahyang datang kau pandai-pandai kau berlakon ya. Macam mana boleh keluar pula air mata di dalam sembahyang ya? Allah tak tahu. Begitu ya. Maksud ni nangis betul-betul. Dan kalau kau tak boleh nangis, jangan tak nangis macam sebesar mata lalat. Kalau sebesar mata lalat tu bermakna tak sampai mengalir, tapi kau tahu kau crying. Kau tahu ada air mata kau bergenang. Orang Melayu bilang berkaca-kaca matanya. Berkaca-kaca, ingat dosa, ingat nazab, ingat umur 17 tahun dah buat maksiat. Ingat sampai sekarang masih kekal maksiat. Ingat that maksiat ada azab tunggu sama kita. Ingat nikmat yang besar boleh terlepas daripada kita. Ingat macam mana malunya dibicara depan Allah Ta'ala. Kaca-kaca mata dia dalam sembahyang tu, ingat semua kaca-kaca matanya tu orang begitu. Jadi jangan tak ada gitu. Dan all this you can. Lepas sembahyang dia berubah, nanti sampaikan sikap ni boleh bawa lepas semua sembahyang. Yang tu kita bilang, boleh ke hudurul qalb dalam sembahyang? Isn't it so difficult? No, orang luar sembahyang pun boleh hudurul qalb, boleh hadir hati. Ini kan pula mereka dalam sembahyang. Orang kita dalam sembahyang pun tak ingat Allah. Janganlah begitu. Orang salih luar sembahyang pun ingat Allah. Kita janganlah dalam sembahyang pun tak ingat Allah. Wallahu a'lam bishawab. تسادى في المهدي